Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 各位主内弟兄姐妹平安。 Sudah siap kita mendengar firman Tuhan? 我们是不是预备好了要听神的话？ Baik, bagi kita yang sudah siap membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 sampai 26. 如果我们已经预备聆听神的话，让我们打开圣经传道书第2章22到26节。 Kita akan membacanya dalam bahasa Mandarin di ayat 22-23. 我们用22到23节以中文来念， Kemudian 24 sampai 26 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. 24到26节我们用印尼文来念。传道书第2章第22到第23节，人在日光之下劳碌累心，在他一切的劳碌上得着什么呢？因为他日日忧虑，他的劳苦成为愁烦，连夜间心也不安，这也是虚空。 Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Sebab kepada orang yang disenanginya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan sukacita. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang disenangi Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sedemikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. 我们到念圣经到此为止。 Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk bisa juga melakukan firman ini dalam kehidupan kita. 让神帮助我们，让我们可以在我们生命当中，我们可以行道。 Saudara, saya akan bertanya sebuah pertanyaan, boleh saudara coba pikirkan di dalam pikiran saudara. 我现在问一个问题，你可以在你脑海中做一个答复。 Apa itu hidup bahagia menurut saudara? 根据你来说，什么是幸福的生活？ Ada yang mengatakan hidup bahagia saya bisa makan 3 kali sehari sudah cukup. 有的说我一天3餐能够吃得饱就已经足够了。 Ada yang mengatakan hidup bahagia saya harus makan enak. 有的人说我要有幸福的生活，我能够吃得好餐， Bisa tidur dengan nyenyak setiap malam. 每个晚上我都能够酣睡。 Bisa punya rumah yang besar, punya tabungan yang banyak, deposito, saham dan sebagainya. 我可以有一个豪华的房子，有定期存款，还有一些的股票。 Hidup bahagia itu artinya hidup tanpa hutang. 我们的生活的幸福就是意思说我不负债。 Ada yang mengatakan semua itu nggak perlu, yang penting tubuh saya sehat. 有的人说这一切都不重要，重要的是我有个健康的身体。 Pada Maret 2016, sebuah restoran yang kita kenal bernama KFC menawarkan sebuah hidup bahagia bagi orang banyak. 在2016年的3月份，就是快餐店肯塔基，他就举行了一个人类幸福生活的准则。 Untuk bisa dapat hidup bahagia, para orang-orang yang mau dapat hidup bahagia ini bisa ikut dalam sebuah perlombaan dengan hadiah 5 miliar rupiah. 如果你要过一个幸福的生活，你可以跟随，或者是你可以跟踪这个有奖金50亿印尼币。 Tinggal datang, makan, pulang dapat uang. 你只要你来吃，然后你可以回家。 Siapa yang nggak mau datang, makan, pulang dapat 5 miliar? 谁不肯呢？你来，然后你吃，然后你就打50亿回家。 Banyak sekali orang yang mendaftar untuk ikut dalam perlombaan ini, termasuk salah satu pria 45 tahun bernama Freddy Jayadi. 大家都踊跃的参加，其中一位是一个45岁年纪的人，他的名字叫 Freddy。 Freddy dengan peserta lainnya datang ke sebuah restoran KFC di Jakarta. 这个 Freddy 他来到这个肯大基家乡鸡快餐店，在野城， Dan sudah siap untuk ikut dalam perlombaan makan ini. 他开始要参加这个吃的竞赛。 Di dalam pikirannya dia sudah siap membawa pulang uang 5 miliar. 他已经准备好，他要带回50亿的印尼币。 Tapi siapa sangka ketika dia baru makan potongan ayam yang ketiga, 当他开始吃到第3块鸡肉的时候， dia tersendat, 然后他噎着了， langsung tumbang di tempat, 然后他在当场的倒下。
Para panitia berusaha membawa dia ke klinik untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi dia tidak tertolong. 委办员马上就拯救他到最附近的医疗所，但是他的命已经回天了。 Sayang sekali saudara, akhirnya sebuah harapan besar punya hidup bahagia berakhir di tempat pemakaman. 很可惜，他是盼望有一个非常有幸福的生活，但是他结束在一个坟场里。 Dari resiko yang ada kita lihat di sini tampaknya uang memang bukan jawaban. 在这里我们可以看到，金钱不是一个答案， Tapi segala hal butuh uang bukan saudara? 但是每一件事情我们都是要金钱，不是吗？ Tetapi uang bukan segala-galanya. 但是金钱并不是万能的， Uang bisa beli parfum yang paling mahal tetapi tidak bisa beli nafas yang segar. 你可以买最贵名贵的香水，但是你不能够买新鲜的气息。 Uang bisa beli rumah dengan kamar yang mewah, spring bed yang nyaman, tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. 你可以买豪华的床，你可以这个单人床，但是你不能够买到良好的睡眠。 Uang bisa beli obat awet muda, tetapi tidak bisa beli nyawa. 你可以买最贵的保持青春美丽的药，但是买不回你的生命。 Uang bisa beli hadiah yang banyak, membuat pesta yang meriah, tetapi tidak bisa memberikan suasana hati yang gembira. 你能够办那个豪华的宴会，但是你买不来你心中的喜乐。 Dengan uang yang banyak, orang tua bisa bawa anak jalan-jalan, beli hadiah yang banyak buat anak-anak, tetapi tidak bisa beli relasi dengan anak. 你可以买足够的礼物给你的孩子，但是你不能够跟你孩子建立良好的沟通。 Kalau melihat kondisi seperti ini, bukankah kita akan berkata seperti pengkhotbah, tampaknya hidup ini sia-sia, bukan? 如果以上面的观点来看，就好像传道书说的，这一切都是虚空。 Masih adakah arti dari hidup ini? 这个生命是不是还有意义？ Masih adakah arti bagi para pelajar untuk belajar dengan tekun, kemudian nanti kuliah baik-baik, kerja yang baik, dapat uang banyak? 这不是一个学生他勤劳的读书，然后上大学，然后他找很多的钱？ Masih adakah artinya bagi kita untuk bekerja keras dengan tujuan nanti kita punya hidup yang lebih sejahtera? 这个是不是我们还有这个意义？我们努力卖力的苦干，得到了上司的奖赏，得到很多钱。 Masih adakah gunanya yang kita sebagai orang tua mendidik anak dengan baik, membesarkan mereka dengan disiplin? 我们教养孩子长大成人，然后非常有规律的，我们还有用吗？ Bukankah yang ada hanyalah pesimisme dalam hidup ini? 这在我们人生里面不是充满了悲观的观点吗？ Pesimisme ini muncul karena kita tidak punya fokus yang benar, saudara. 这个悲观的观点能够浮现，就是因为我们没有一个关注点。 Kalau kita punya fokus hidup yang diarahkan kepada Tuhan, maka kita bisa merasakan kenikmatan di dalam Tuhan, walaupun lewat hal-hal yang sederhana. 如果这个关注点我们集中在于主的身上，那么我们就能够经历一切的苦难，虽然这些简单的事而已。 Apa maksudnya, saudara? 什么意思呢，弟兄姐妹？ Kita temukan di dalam kitab pengkhotbah, saudara, jawabannya. 我们在这个传道书里面，我们可以找到答案。 Kita mulai dengan mencari tahu siapa yang menulis kitab pengkhotbah ini. 开始，我们起初我们要知道是谁写下这传道书。 Ada yang mengatakan dia adalah Salomo, anaknya Raja Daud. 有的人说是所罗门写的，是大卫的孩子。 Orang mengatakan Salomo karena kita tahu Salomo adalah seorang raja yang punya hikmat yang luar biasa. 人家是说所罗门王，我们知道所罗门是一个非常有智慧的一个王。 Dia menulis kitab ini di akhir masa hidupnya setelah dia makan banyak sekali asam garam dalam hidup ini. 在他人生的甜酸苦辣里面，他经历了很多事，在年老的时候，他写下这本书。 Ada juga para ahli Alkitab yang mengatakan bahwa penulisnya adalah sekumpulan guru-guru, orang yang berhikmat yang mengajar kumpulan jemaat. 有的人也说，一大堆一群的这个有智慧的人来写下了这本书。 Pagi ini kita tidak akan memperdebatkan siapa yang menulisnya. 今早我们不讨论是谁写下这本书， Tetapi yang pasti adalah dia adalah seorang guru yang memberikan pengajaran kepada orang banyak. 但是我们知道他肯定是一位老师来教导众人。 Apa yang diajarkan? 他教导些什么？ Kalau kita membaca kitab pengkhotbah ini, kita akan menemukan bahwa kitab ini berbeda dengan kitab-kitab lainnya. 如果我们看传道书整本我们阅读的话，跟其他的书有一点不一样。 Kalau kita baca kitab-kitab lain dalam Alkitab, kita bisa menemukan di situ ada perintah Tuhan lakukan ini dan jangan lakukan itu.
在其他的书里面，我们可以看到上帝要你们做些什么，而且禁止你们做些什么。 Tetapi kitab Pengkhotbah justru menuliskan tentang kegagalan hidup dari sang penulis. 但是传道书是写下这个着指的一些的失败的地方。 Dia menuliskan apa hal-hal buruk yang pernah dia alami dalam hidupnya. 他写下在一生当中所经历的一些失败或者是恶劣的事。 Lebih dari 30 kali kata dalam bahasa Ibrani ini muncul. 超过30次希伯来文，他这么写。 Kata ini yaitu havel havalim yang berarti sia-sia atau tidak berguna. 他写下 havalim 意思就是说一切都是虚空。 Pengkhotbah mengatakan bahwa hidup yang dia lewati adalah hidup yang sia-sia dan tidak berguna. 他写下他的整个一生里面都是虚空，一切都毫无用处。 Saudara, jika kita membaca kitab ini secara keseluruhan, 如果我们把这个整本的书我们读下来， kita pastinya akan menemukan kekecewaan dari sang pengkhotbah. 我们可以看到这个传道者所写下一桩又一桩失望的事。 Dia kecewa dengan hal-hal yang pernah dia lakukan dalam hidup ini. 他的一生里面，他非常失望他所做过的事。 Termasuk dari 2 ayat yang kita baca tadi di pasal 2 ayat 22 sampai 23. 包括刚才我们所念的经文里面， Boleh dibacakan dalam bahasa Mandarin? 我们可以用中文来念。 Ya. 22 sampai 23. 人在日光之下劳碌内心，在他一切的劳碌上得着什么呢？因为他日日忧虑，他的劳苦成为愁烦，连夜间心不安，这也是虚空。 Saudara, di sini pengkhotbah menunjukkan tentang pengalaman dia bekerja di bawah matahari. 这个作者说到他在日光之下的劳碌， Dia mengatakan, apa artinya saya bekerja selama ini? 他说我这些日子以来所工作有什么意义？ Mungkin dia adalah seorang petani, saudara. 也许他是一位农夫， Seorang petani yang mengolah lahannya. 他在他的田地中在那边工作。 Pagi-pagi dia sudah bangun, bekerja dengan keras di bawah teriknya sinar matahari. 清早起床，他就到下田里面，在日光暴晒之下， Dengan harapan nantinya dia akan mendapatkan hasil panen yang melimpah. 他盼望他所收成的一定是一个丰盛的产物。 Tapi apa yang dia dapatkan? 但是他得到什么？ Bukankah selalu ada hama yang mengganggu? 不是常常有害虫在侵扰吗？ Hama yang membuat gagal panen? 这些害虫使他的丰收不足吗？ Hujan yang tidak bisa diprediksi? 他的下雨量也不能够推测。 Belum lagi ketika panen, harga jual dari hasil panen itu turun. 还没有当他收成的时候，它的价格降下。 Setiap hari, setiap bulan, setiap minggu dia melakukan semua rutinitas ini dan dia melihatnya, dia bosan dengan semua ini. 每天、每周、每月，他所经过的这些，他觉得很愁烦。 Apa yang dihadapi oleh sang pengkhotbah ini bukankah adalah sesuatu yang juga kita hadapi, saudara? 传道者所经过的这些事，不是我们也经历的吗？ Bukankah kita terkadang juga bisa mengeluh tentang apa yang kita lakukan sebagai pekerjaan? 我们不是常常在埋怨我们所做的一切的工作吗？ Pekerjaan kita tampak seperti sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang melelahkan, mengesalkan, membosankan. 我们常常把工作看的是非常劳碌、非常痛心，而且非常劳累的吗？ Pagi-pagi sudah harus bangun, buru-buru, sarapan, siapkan sarapan buat anak, mungkin ada yang antar anak ke sekolah. 清早起来，我们就预备早餐给孩子，附送孩子上学。 Pergi ke tempat kerja, di tempat kerja saudara melihat pekerjaan yang menumpuk, deadline yang sudah dekat, belum lagi bos yang marah-marah. 我们看到我们公司里面文件一大堆，我们的工作还有工作期限表，还有加上老板的谩骂。 Saudara yang berbisnis sendiri mungkin secara buka toko ataupun secara online, 如果你是开店的一个老板，或者是线上买卖的， bukankah pola yang sama juga saudara lewati setiap hari? 这不是你每天所经过的方式吗？ Buka toko, urus karyawan, urus pesanan, terima orderan, terima keluhan dan sebagainya. 你开店，然后处理职员，然后发货等等。 Saudara yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, 你在家庭的家庭主妇， bukankah rutinitas yang sama terus berulang setiap hari? 你不是在每一天重复做的同样的工作吗？
Pagi-pagi bangun, masak, siapkan sarapan, kemudian mungkin antar anak ke sekolah, ke pasar belanja, pulang masak lagi, bersih-bersih rumah dan sebagainya. 早上你起来，然后做早餐，附送孩子上学，到市场，然后煮送，不是每天的工作都是这样吗？ Teman-teman yang masih bersekolah atau kuliah, bukankah juga mengalami pola yang sama? 这些在求学中的朋友们，你不是也经历过同样的事情吗？ Pergi sekolah, pergi kuliah, kerjakan tugas, les, kerja kelompok, presentasi, ujian, terima rapot. 然后你上学，你在上面上学，你补习，还要你要加上你的工作，假期作业，还等等。 Dari Senin ke Senin itu lagi yang terjadi. 从每个星期一到下一个星期，你每天都做同样的工作。 Dari Januari sampai Desember itu lagi yang terjadi. 从1月份到12月份，你都在做那个工作。 Akhirnya kita mungkin bertanya, apa gunanya semua ini? 可能我们就会问，这些有益处吗？ Namun sadarkah saudara bahwa rutinitas adalah sesuatu yang memang sudah dirancang Tuhan ketika Tuhan pertama kalinya menciptakan langit dan bumi. 我们这些惯例性的工作，上帝已经预备好，就好像上帝创造万物一样。 Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-7. 上帝创造从第1天到第7天。 Kalau Tuhan menciptakan jadwal yang teratur ini dan hal ini adalah baik di mata Tuhan, 如果上帝非常有惯例性、非常有安排性的，在上帝的眼中， kenapa kita melihat tampaknya hidup ini adalah sebuah kesia-siaan? 为什么我们要看待我们的生命就好像一些虚空呢？ Pengkhotbah juga menyadari hal ini, saudara. 传道者也经历这样的事情。 Di pasal 3 ayat 1 sampai 4 dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. 在第3节里面，他说到，凡事都是有它的定期， Ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal. 生有时，死有时， Ada musim menanam, ada musim panen. 栽种有时，收成也有时， Ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa. 掉眼泪有时，欢笑也有时。 Jikalau rancangan Tuhan yang terjadwal, terstruktur itu adalah sesuatu yang baik, 如果上帝所安排的一切都是美好的话， mengapa kita justru merasa hidup ini melelahkan? 为什么会我们感觉到我们人生是那么的劳累？ Beberapa hari yang lalu saya mendengar ada kisah seorang anak remaja bunuh diri, saudara. 几天前我听到一个少年人自杀， Ini bukan pertama kali saya dengar seperti itu. 这个是不是我第一次所听到的？ Sudah berkali-kali, bahkan mungkin bukan di usia remaja, di usia anak-anak ada juga yang pernah berkata, saya sudah bosan dengan hidup ini. 不单是少年人，甚至小孩子，我也曾经听过他们这样厌烦这人生。 Mengapa kita menjalani rutinitas kita rasanya bosan dan lelah? 为什么我们惯例性的经过我们的生活，我们会感觉到劳累？ Sampai-sampai malam hari pun kita sulit untuk tidur. 直到晚间我们也难入睡。 Jawabannya saudara, karena di luar Tuhan hidup kita itu tidak berarti. 因为答案是，当我们生活在主以外，我们的生命毫无意义。 Dosa telah memutus relasi kita dengan Tuhan. 罪已经使我们与上帝的爱隔绝。 Di luar Tuhan kita hanya bisa menemukan keputusasaan, kesia-siaan dari semua yang kita kerjakan dalam hidup ini. 除神以外，我们就会感觉到我们生命已经感觉到非常虚空。 Saudara, ini masalah kita semua. 弟兄姐妹，这是我们的问题， Dan kita sendiri tidak bisa menyelesaikannya, saudara. 我们自己也没有办法来去解决。 Oleh karena itu Tuhan datang sendiri menawarkan solusi kepada kita. 所以上帝来到我们人间，给我们一个解决方案。 Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia datang menjumpai manusia yang hidup dalam keputusasaan dan kesia-siaan. 他来到人间，就是耶稣基督，他就是要解决我们人类的一切的虚空， Untuk bisa menolong kita menghadapi hidup ini, 让我帮助我们来面对我们的人生。 terlebih dahulu dia perlu memberikan kepada kita sebuah hidup yang baru. 最重要的，他是给我们一个新的生命， Hidup yang bebas dari dosa. 就是解决我们罪的问题的生命， Hidup yang dibebaskan dari keputusasaan dan kesia-siaan. 或者就是离开这些我们一切虚空或者奢望。 Kristus datang memberi dirinya untuk bisa menanggung semua dosa kita. 耶稣来到世间，就是赐下他自己来负责我们的罪， Dengan mati di atas kayu salib supaya kita beroleh hidup yang baru.
然后死在十字架上，让我们可以得着新的生命。 Hanya dengan cara demikian dia bisa memberikan kita sebuah undangan bagi kita yang berbeban berat dalam hidup ini. 所以他这样做，他就可以给我们一个邀请，我们设下我们的重担在我们生命里。 Yesus berkata kepada kita yang berbeban berat, letih, lesu, ayo datang, mari kepadaku. 耶稣说：“凡劳苦重担的人，可以到我这里来， Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 我必使你们享安息。” Ketika kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, 当我们明白上帝在我们的旨意的时候， ketika kita mau menaruh hidup kita di dalam Kristus, 如果我们愿意生活在基督里的时候， kita baru bisa merasakan buat apa saya bekerja, buat apa saya hidup. 所以我们才能感受到为什么我要工作，为什么要活在世上。 Buat apa saya belajar, buat apa saya mengurus rumah tangga, buat apa saya mengajar anak, buat apa saya menabung. 为什么我要读书？为什么我要教导孩子？为什么我在生命当中所做的一切， Semuanya tidak ada yang sia-sia. 这一切都不是恍然虚空， Karena hidup yang saya jalani adalah sebuah hidup yang baru di dalam Kristus. 因为我的生命就是一个新的生命在基督里， Hidup saya ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. 我的生命就是上帝的一个恩典。 Saya bisa menjalani hidup ini karena Tuhan sudah mati terlebih dahulu supaya saya hidup. 我能够行完我的人生，就是因为上帝死在十字架上，让我可以活。 Kalau begitu bagaimana saudara sebenarnya kita bisa menikmati hidup di dalam Tuhan itu? 如果是这样的话，让我们可以如何在上帝的爱里，我们享受我们的人生呢？ Pengkhotbah memberikan kita dua cara saudara dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. 刚才我们所念的经文里面，传道者给我们两个办法。 Yang pertama adalah menikmati segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. 第一就是我们享受主所赐的一切。 Yang kedua adalah menikmati terus persekutuan dengan Tuhan. 第二就是我们与上帝都有一个密切的团契。 Saudara, yang pertama menarik sekali ya, dikatakan bahwa menikmati, tinggal kita nikmati saja segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. 第一个就是只有我们愿意去享受主所赐下的一切。 Kepada murid-muridnya pada waktu itu dan kepada kita pada hari ini, 在当时给了那些门徒，今天就赐给我们。 tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. 在那边说到，人莫强如吃喝，且在劳碌中享福。 Pengkhotbah di sini memang mengambil contoh makan dan minum, saudara. 传道书在这里起了一个比例，就是吃喝， Tetapi sebenarnya dalam arti yang lebih dalam, 但是更深层的意思， kita bisa mengatakan bahwa bukan hanya makanan dan minuman, tetapi segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, nikmatilah semua itu. 不单是吃，不单是喝，但是上帝所赐下的一切，我们去享有它。 Dengan kata lain, kita bisa menikmati quality time yang Tuhan berikan bagi kita untuk bisa me time mungkin, bisa punya waktu dengan keluarga, dengan teman. 意思就是说，上帝要给我们宝贵的时光，我们可以配偶与家人一起的联系。 Nikmatilah hobi yang saudara miliki. 你享受你自己所有的嗜好， Hobi saudara mungkin menggambar, berkebun, 可能的嗜好是你绘画，或者是到田间， jalan-jalan, 或者是逛街， main game, 或者是打游戏、 nonton olahraga, 看电影、体育， pergi spa, sauna, skincare. 还有你水疗，还有你这个桑拿，或者是你护肤。 Termasuk juga waktu Tuhan bagi kita untuk bisa tidur dan libur istirahat pada akhir pekan. 包括上帝给我们良好的睡眠，包括假期，还有在周末间的休息。 Nikmatilah semua itu sebagai anugerah Tuhan. 在神的恩典里，你享受。 Saudara, sampai di sini mungkin ada saudara yang berkata, hal-hal seperti ini bukankah ini hal-hal duniawi? 如果到这个地步，你说这不是一切属世的行为吗？ Bagaimana caranya dari hal-hal seperti ini yang tidak tampak rohani itu kita bisa menikmati hadirat Tuhan?
在这些看来好像不属灵的事，我们如何看到上帝的同在呢？ Bukankah menikmati hadirat Tuhan harus lewat dengar khotbah, datang gereja, berdoa, ikut persekutuan, bernyanyi, berpuasa, dan praktek disiplin rohani lainnya? 还有，如果我们觉得我们能够靠近上帝，好像是属实不属实的，我们就好像是听到、读经等等。 Saudara, dari firman Tuhan dari awal kejadian sampai akhirnya di Wahyu, 我们圣经从创世纪到启示录， saya akan menunjukkan kepada saudara bahwa Tuhan memang bekerja dan berkarya lewat makanan dan minuman. 我可以告诉你，上帝透过吃、透过喝来诉说他的作为。 Kita mulai dari kitab Kejadian, saudara. 我们先看创世纪， Masih ingat perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa tentang buah yang mana yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan? 你记得吗？上帝吩咐亚当和夏娃什么果子可以吃，什么不可以吃。 Tuhan memberi perintah semua buah yang ada di dalam taman ini boleh dimakan kecuali buah pohon pengetahuan itu. 在这园中一切的果树，你都可以摘来吃，除了分别善恶树。 Saudara bandingkan sendiri ya, yang boleh dimakan adalah semua kecuali cuma satu. 你可以试想看，全部都可以吃，除了一种。 Bukankah itu adalah sebuah pemberian anugerah dari Tuhan? 这不是上帝赐下的恩典吗？ Anugerah Tuhan lewat makanan, saudara. 这个恩典是上帝透过吃。 Yesus juga bekerja atau berkarya lewat makanan dan minuman, saudara. 耶稣也有他的作为，透过吃与喝。 Ada mukjizat Yesus memberi makan buat 5.000 orang. 神迹上，耶稣也行了神迹，使5000人吃饱。 Bahkan praktek rohani yang masih kita lakukan sampai hari ini, di mana lewat perjamuan kudus kita makan dan minum. 透过圣餐，我们也每一次都有举行。 Di kitab Wahyu di bagian akhirnya dikatakan bahwa nanti ketika kita semuanya sudah berkumpul di dalam kerajaan Allah itu ada sebuah perjamuan besar di sana. 在启示录那边也记载到末日的时候，我们在那边也有一个大的宴席， Kita akan makan minum bersama dengan Kristus di sana. 我们与基督一同吃喝。 Saudara jangan menganggap bahwa seolah-olah makanan, minuman, hal-hal yang Tuhan berikan buat kita nikmati itu yang tampaknya tidak rohani itu Tuhan tidak bisa bekerja. 我们看来这些吃这些喝，看来好像不属灵的，看来好像是上帝没有动工了。 Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk dinikmati itu Tuhan bisa berkarya di sana. 上帝所赐下的一切，上帝所做的一切，都有充满上帝的作为在里面。 Kalau hari ini saudara masih bisa berolahraga, masih punya nafas yang baik, 如果今天你仍然可以做运动，还仍然有良好的呼吸， itu anugerah Tuhan, saudara. 那是上帝的恩典。 Kalau hari ini mungkin nanti setelah ibadah ini saudara sudah rencana nanti saya mau ajak keluarga saya pergi makan kemana, jalan kemana, saudara itu pun anugerah Tuhan. 你崇拜完以后，你有一个想法，要到哪里去吃，要到哪里吃喝，那也是上帝的恩典。 Kalau kita bisa punya waktu tidur yang baik, itu pun anugerah Tuhan. 如果我们有一个良好的睡眠，那也是上帝的恩典。 Di tengah kesibukan ada waktu untuk santai-santai, mungkin mengerjakan hobi, pergi nonton, main game, itu pun anugerah Tuhan, saudara. 你休闲的时候，你去看电影，或者是你喜欢的娱乐，那也是上帝的恩典。 Lewat hal-hal yang tampaknya tidak rohani itu Tuhan bisa menyatakan, memberikan anugerahnya buat kita. 看来就好像不属灵的事，但是那个是上帝的恩典。 Jadi saudara, nikmatilah segala sesuatu yang Tuhan berikan itu. 所以你享受上帝所赐给你的一切， Dan mengucap syukurlah saudara untuk anugerah Tuhan itu. 以感恩的心来领受这恩典。 Saudara, untuk bisa menikmati hidup di dalam Tuhan, yang kedua kita bisa menikmati terus persekutuan dengan Tuhan. 第二就是我们能够享受在主里的团契。 Dengan memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. 如果我们与上帝有良好的团契的话，我们会明白上帝的心意。 Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat, pengetahuan, dan sukacita dalam hidup ini. 上帝在我们生命当中会赠给我们聪明能力、智慧。 Di ayat 26 tadi kita sudah membaca bahwa Tuhan akan mengaruniakan hal-hal itu kepada anak-anaknya. 在26节，他说这个智慧，他要遗留给那些他的子孙们。 Sang pengkhotbah menyadari bahwa betapa pentingnya untuk kita bisa hidup terus di dalam Tuhan.
传道者也说，我们可以维持持续的活在主里面。 Saudara, inilah tips yang diberikan oleh pengkhotbah. 这个是传道者给我们的一个启示， Bagaimana kita bisa menikmati hidup dalam Tuhan. 让我们如何的能够领受这个享受人生。 Kuncinya adalah terus hidup di dalam Tuhan. 关键是我们能够活在主里面。 Hidup yang baik dan bahagia versi kitab pengkhotbah adalah hidup dalam Tuhan. 根据这传道书里面的排列，就是我们活在主里面。 Tadi di awal saya sudah bertanya kepada saudara apa itu hidup bahagia. 刚才在开始的时候就问你们什么是幸福的生活。 Saya percaya masing-masing kita punya versinya masing-masing. 我相信我们个人都有一个他的自己的观点。 Namun versi saya dengan versi saudara pasti berbeda. 我的观点和你的观点也许不一样。 Kalau begitu standar siapa yang bisa kita pakai? 那么以谁的准则我们要用呢？ Bukankah kita harus pakai standarnya Tuhan? 我们必须要以神的准则来用。 Untuk bisa hidup baik dan bahagia, kita butuh hidup dalam Tuhan. 如果我们要有幸福的生活，我们必须活在主的里面。 Saudara, pada Mei yang lalu, ya beberapa waktu yang lalu ada sebuah film yang cukup banyak ya diminati ya orang-orang di Medan ya. Saya percaya mungkin beberapa kita sudah menontonnya. 在午夜间的时候，有一部戏很著名，我相信大家都已经观看过这部电影。 Film ini produksi dari negara Thailand, 这部戏是泰国的产品， tetapi isi dari film ini sangat dekat sebenarnya dengan kehidupan yang kita lewati. 这部片的影剧跟我们的生活习惯息息相关。 Judulnya adalah How to Make Millions Before Grandma Dies. Bagaimana bisa mendapatkan jutaan ya sebelum nenek meninggal. 题目是如何在祖母去世之前赢得100万。 Film ini menceritakan akhir hidup dari seorang nenek yang fotonya ada di tengah itu. 我们看到这就是一位祖母，她的照片在中间的那位，就是在她晚年的时候， Ama ini divonis sudah kena kanker. 这位老奶奶她已经患上了癌症。 Dan untuk menunjukkan bakti dari anak cucu, maka di akhir hidup ini anak cucu ini bersaing untuk merebut hati si nenek. 所以她在晚年的时候，她为了要得到父母的这位老祖宗的欢心，她的儿孙们都已经在那边抢着要争取祖母的宠爱。 Cucu yang bernama M itu yang fotonya sedang lagi duduk itu, 她的孙子 M 就是坐在那边的那位， rela meninggalkan kesenangannya untuk main game dan pergi merawat si nenek di akhir hidupnya. 在他祖母晚年的时候，他乐意的放下他的一切打游戏的习惯，他陪伴他祖母。 Dia pindah tinggal dengan si nenek untuk bisa menemani dia di dalam segala hal yang dilakukan oleh si nenek. 他抛下他的一切，他和祖母住在一起，为了侍奉他的祖母。 Anaknya yang pertama juga tidak mau kalah menunjukkan rasa sayang kepada sang mama. 他的第一个孩子也觉得他也要爱他的妈妈。 Anak ini cukup punya uang ya, cukup mapan secara ekonomi. 在经济上，他的大儿子非常富有， Dia sudah mempersiapkan kamar tidur yang baik, tempat tidur yang baik, yang nyaman buat si nenek menghabiskan akhir hidupnya. 他已经准备了一间大的房子，豪华的房子，给他母亲来度过他的晚年。 Anak yang bungsu memang secara ekonomi tidak terlalu baik. 他的小孩子经济上虽然拮据， Tidak mau kalah juga. 他也不肯认输。 Dia membuat pegangan tangan di toilet ya untuk mamanya supaya lebih gampang dan tidak terjatuh. 在洗手间，他放了一个扶手，让他的母亲不至于跌倒。 Semua yang mereka lakukan ini tujuannya hanya satu, 这一切他们的目的只有一个， yaitu mendapatkan rumah warisan dari nenek ini. 就是要得到这位奶奶的遗产。 Singkat cerita, rumah ini akhirnya jatuh kepada si bungsu. 最后，这个遗产就是落在他小孩子身上。 Karena nenek ini merasa bahwa si bungsu lebih butuh karena dia berhutang banyak. 这位奶奶她觉得她的最小的孩子，因为他需要他，因为他外边欠了很多债。 Mengetahui bahwa rumah warisan sudah dijual dan mereka tidak kebagian, 他知道了这个遗产已经变卖了，他们没有得到那个份。
anak cucunya mulai meninggalkan si nenek ini. 他的子孙开始离开了奶奶。 Dengan tubuhnya yang sudah lemah, akhirnya si nenek mau tidak mau harus pindah ke panti jompo. 他的奶奶肢体越来越弱，最后进了养老院。 Suatu hari si cucu, si M ini pergi mengunjungi neneknya. 最后一次，他的孙子 M 就拜访他的奶奶。 Sampai di panti jompo, M ini teringat kembali momen-momen terakhir bersama dengan neneknya. 他的孙 M 他就想起他与奶奶最后的一段时光。 Dia melihat bagaimana neneknya yang sudah lemah dan tidak berdaya 他看到他的奶奶已经无能为力，已经很软弱， harus tinggal sendirian di panti jompo. 在养老院里面他自己居住。 Akhirnya dia pun memilih untuk membawa nenek pulang dan tinggal bersama dia dengan mamanya. 然后他把这个奶奶接到他的家里，与他母亲一同住。 M dengan mamanya merawat sang nenek sampai akhir hidupnya. 这个 M 与他的母亲来照养他的奶奶，直到他咽下最后一口气。 Sampai-sampai M juga dengan uang tabungan yang dia miliki, dia mencoba untuk mewujudkan mimpi terakhir dari si nenek, yaitu punya sebuah kuburan yang ukurannya lebih besar daripada yang biasa. 然后 M 他就把他技术全部提出来，实现他奶奶的愿望，就是买一块更大的墓地。 Saudara, M memang pada akhirnya tidak mendapatkan warisan yang dia incar. 虽然这个 M 他得不到他奶奶的遗产， Tetapi dia tidak menyayangkan uang tabungannya untuk si nenek. 但是他毫不吝惜的把他的技术给了他的奶奶， Karena dia sudah merasakan bahwa harta warisan bukan lagi hal yang terpenting dalam hidupnya. 他觉得他人生里面遗产不是最重要的， Waktu dan perhatian buat nenek yang tercinta ini itulah yang paling penting. 他觉得与奶奶的关照的时间那是最重要的。 Saudara, hal yang sama juga akan kita rasakan ketika kita mau terus membangun persekutuan dengan Tuhan. 同样的，如果我们要建立与上帝的之间的团契， Ketika kita mau terus berelasi dengan Tuhan dan semakin mengenal Tuhan, 如果我们之间与上帝保持沟通的关系， walaupun nanti tampaknya tetangga akan lebih berduit daripada kita, 虽然我们看到我们的邻居可能比我们更有钱， walaupun anak tetangga tampaknya lebih pintar daripada anak saya, 虽然我们邻居的孩子比我们的孩子更有聪明智慧， walaupun saya sudah sakit-sakitan berdoa minta kesembuhan, Tuhan belum menjawab. 虽然我在病痛当中我祷告，上帝还没有回应， Doa-doa saya masih banyak yang belum dijawab oleh Tuhan. 我的祷告这么多，向上帝还没有回应。 Ketika kita mau membangun relasi dengan Tuhan, pada akhirnya kita akan mengerti bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi hidup kita. 只要我们与上帝保持良好的密切的团契关系，最后上帝仍然与我们会有密切的沟通。 Saudara, hal ini harus kita alami sendiri baru bisa kita merasakannya. 所以这件事情必须我们亲自经历，我们才能够感受到。 Kalau kita tidak membangun relasi dan persekutuan dengan Tuhan itu, 如果我们没有与上帝建立这个良好的团契关系， kita hidupnya pasti akan dipenuhi dengan komplain dan komplain kepada Tuhan. 当然我们的生命当中一直会有许多的向上帝诉求的东西。 Minggu lalu saudara, bukankah saudara sudah mendengar bagaimana Ayub sendiri akhirnya menemukan Tuhan di dalam hidupnya? 上星期我们听过亚伯不是说在最后当中他已经得到了上帝给他的答案吗？ Itu karena Ayub terus membangun relasi dengan Tuhan. 那是因为约伯他与上帝建立良好的团契关系。 Saudara, mari kita pun bisa terus menikmati persekutuan dengan Tuhan, 让我们也可以与上帝一直保持这种团契， dengan yaitu membangun komunikasi dua arah antara Tuhan dan kita. 让我们以双线的方式与上帝有密切的沟通。 Yaitu komunikasi dua arah, yaitu ada yang berbicara, ada yang mendengar. 双线的关系就是一个讲一个听， Di dalam doa saya berbicara, Tuhan mendengar, 在祷告中我讲话，上帝听。 dan kita pun perlu memberikan ruang buat Tuhan berbicara, saya yang mendengar. 然后我们也必须给机会上帝讲，我们听。 Yaitu melalui kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. 透过上帝的话，透过我们所听得到。 Saudara, pesan ini sangat klasik, setiap minggu mungkin saudara sudah mendengarnya. 这种经典的话语，也许你每个星期都听到。 Namun pertanyaannya, sudahkah kita membangun persekutuan itu dengan Tuhan? 但是问题是我们是不是已经建立好与上帝沟通的这种团契关系？ Harus ada komunikasi dua arah saudara antara kita dengan Tuhan. 我们必须有双线式的沟通与上帝。 Saudara, hidup yang sudah
Tuhan berikan kepada kita ini adalah sebuah hidup di dalam anugerah. 所以上帝给我们的生命都已经在这恩典里面的生命。 Hidup yang kita jalani sekarang ini adalah sebuah hidup karena Tuhan sudah mati bagi kita. 我们所经历的生命，就是因为上帝已替我们死了生命。 Hidup di mana kita bisa terus terkoneksi dengan Tuhan. 我们的生命就是一直保持着与上帝的一起沟通的关系。 Kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini, bukankah sudah banyak anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita? 我们今天可以活到今天，就不是上帝的恩典一次又一次临到我们。 Sudahkah kita menikmati hidup ini? 我们是不是已经享受了这个人生？ Saudara, kalau belum, mari kita terus mengarahkan fokus hidup kita hanya kepada Tuhan. 如果还没有的话，让我们把这个专注焦点放在神的身上。 Hanya mengarahkan fokus hidup kita kepada Tuhan, kita bisa menikmati hidup ini. 只有把这个焦点专注在上帝身上，我们才可以享受这人生。 Jangan lagi kita hidup pada kesia-siaan, saudara. 我们不要在虚空里面生活， Nikmatilah segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, 我们享受上帝所赐下给我们的， dan nikmati terus persekutuan dengan Tuhan itu. 让我们可以享受与上帝之间的沟通。 Dan kiranya Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa menikmati hidup di dalam Tuhan. 但愿圣灵能够帮助我们，我们可以享受在主里面的生活。